Saya akan membuat pembentangan tentang pengenalan manik. Secara umumnya, seperti yang kita tahu, manik merupakan harta pusaka dan seni warisan peninggalan zaman dahulu oleh nenek moyang kita yang mempunyai harga nilai yang tinggi, dan sampai sekarang manik masih diguna pakai, terutamanya dalam sektor pembuatan kraft tangan. Terdapat dua proses dalam pembuatan manik, iaitu tradisional dan juga moden. Dalam pembuatan tradisional manik, ia diperbuat daripada biji buah-buahan, kulit kerang atau siput, kuku, gigi dan juga tulang binatang. Manakala yang seterusnya wujud disebabkan oleh bidang ilmu dan teknologi yang semakin maju sehingga menyebabkan wujudnya perubahan terhadap proses pembuatan manik secara moden dengan menggunakan pelbagai bahan seperti kaca, resin, batu, tanah liat, logam dan lilin. Seterusnya adalah fungsi manik. Disebabkan manik ini telah wujud di dua zaman yang berbeza, oleh itu fungsi manik dapat dilihat dari segi tradisional serta moden. Dari segi tradisionalnya, manik digunakan sebagai mata wang, simbol status, simbol majlis, hiasan dalam perkahwinan dan simbol dalam upacara kematian. Dari segi moden pula, manik digunakan sebagai barang perhiasan dari aksesori, pakaian, beg tangan, hiasan dinding dan banyak lagi. Kita tengok di bahagian gaya dan reka bentuk manik pula. Kaum Kelabit dan kaum Bidayuh lebih cenderung dengan manik kaca yang berwarna kebiru-biruan dan manik batu kehijauan. Selain itu, kaum Kayan dan kaum Kenyah yang lebih menggemari manik yang berhias dan berwarna-warni, contohnya seperti manik lukut. Seterusnya adalah kaum Bidayuh yang lebih memilih manik kaca biru muda dan sering digunakan sebagai hantaran perkahwinan dan barangan semasa upacara pengebumian. Akhir sekali adalah masyarakat orang Ulu yang terkenal dengan manik baudar, iaitu hasil gabungan daripada manik yang bersaiz kecil. Selama sejahtera, saya akan menerangkan bahagian konsep tradisional, iaitu tradisional ini merupakan kata sifat yang berkaitan dengan tradisi. Manakala definisi bagi tradisional menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, tradisional adalah sebuah masyarakat yang mengamalkan cara hidup secara turun-temurun. Hal yang demikian kerana nilai ataupun keistimewaan bagi sesebuah budaya, sejarah dan bahasa masyarakat atau negara yang dianggap tradisional akan membezakan budaya bagi masyarakat majmuk. Perkara ini sama juga dengan aspek kreatif seperti tarian, muzik, makanan, pakaian yang berasal daripada warisan budaya serta membolehkan ianya disebut sebagai tradisional. Selain itu, tradisi merupakan undang-undang atau peraturan serta hak yang tidak bertulis dalam sesebuah kelompok masyarakat atau suku kaum. Tradisi tersebut telah diamalkan sejak sekian lama yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun serta telah dilakukan untuk jangka masa yang lama dan kekal. Jelaslah bahawa tradisi tidak akan wujud sekiranya ianya tidak mempunyai kelompok masyarakat yang menjadi pengasas utama ataupun pengamal utama. Oleh itu, sesebuah tradisi ini selalunya berasal daripada sesebuah budaya, negara, zaman ataupun agama. Dapat disimpulkan di sini bahawa konsep tradisional pada asalnya telah disampaikan secara lisan kepada keturunan yang merangkumi pengetahuan, idea, kepercayaan, amalan dan nilai yang diberikan oleh nenek moyang kepada generasi yang baharu. Tradisional juga dapat ditakrifkan ataupun dapat diertikan kepada tingkah laku ataupun sifat yang mengikut idea peraturan ataupun adat istiadat pada masa lampau. Kesimpulannya, tradisional menjadi jurang kepada usaha untuk memajukan kemodenan dan pengubahsuaian kepada sesuatu budaya. Dan konsep tradisional adalah sama seperti konservatif, iaitu tradisi harus dipertahankan dan tidak diubah dari yang asal agar nilai dan keistimewaannya dapat dipelihara dan dapat dikekalkan. Seterusnya, saya akan membentangkan konsep moden manik Sarawak. Moden bermaksud kaedah terbaru yang dilaksanakan terhadap sesuatu perkara mengikut peredaran masa.
faktor kemodenan adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi dalam sesebuah industri, termasuk industri kraft tangan. Manik Sarawak merupakan salah satu kraft tangan Sarawak yang masih mendapat sambutan daripada orang tempatan dan juga para pelancong. Perbezaan antara manik Sarawak yang moden dan tradisional dapat dilihat melalui perubahan dari segi bentuk, warna, fungsi dan juga bahan buatannya. Fungsi manik moden lebih tertumpu kepada aksesori. Sebagai contoh, menjadi hiasan dinding, beg tangan. Kini, manik Sarawak telah memberi sumbangan dari segi ekonomi, di mana ia menjadi sumber pendapatan masyarakat tempatan. Ia juga telah mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sarawak sebagai salah satu cenderamata yang wajib dibeli di Negeri Sarawak. Salam sejahtera, saya Melki Tajid dan saya akan membincangkan tentang berkaitan manik tradisional dengan manik moden. Walaupun terdapat perbezaan di antara manik tradisional dengan manik moden dari segi pembuatannya, fungsi dan masih ada juga persamaan dalam manik tradisi dan manik moden. Iaitu yang pertama adalah ia merupakan pelengkap bagi pakaian tradisi di Sarawak. Baju tradisi ngepan Iban yang dipakai oleh kaum wanita berbangsa Iban akan dilengkapi dengan manik bernama tanggo. Manik juga menjadi fungsi sebagai simbol yang memertabatkan sesebuah etnik. Ini dapat dilihat dari segi corak setiap manik. Perkara ini masih lagi dapat dilihat sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, bagi kaum Lun Bawang, mereka akan menggunakan manik berwarna kuning, merah dan jingga, dan terdapat juga corak bunga yang melambangkan ini adalah etnik manik bagi etnik mereka. Selain merupakan simbol bagi sesebuah kaum atau etnik, manik juga dijadikan buah tangan atau hadiah. Dan perkara ini dapat dilihat sehingga kini, yaitu dalam manik moden. Pada zaman dahulu, manik akan dihadiahkan oleh ibu mertua kepada anak perempuan yang akan berkahwin dengan anak lelakinya. Hal ini merupakan tanda penghormatan atau kasih sayang terhadap keluarga mertua kepada anak perempuan yang akan berkahwin dengan anak lelakinya. Disebabkan oleh manik dianggap sangat bernilai kerana pada suatu ketika dahulu manik dijadikan uang untuk dikaitkan dengan pertukaran barang atau sistem barter, di mana manik ini ditukar untuk mendapatkan sesuatu benda. Menurut artikel daripada Informasi Kraft Malaysia, didapati bahawa semakin lama manik itu, maka semakin tinggilah nilainya. Masyarakat pada zaman dahulu akan menyimpan manik kerana ia merupakan barang yang sangat tahan lama dan berharga. Namun pada masa kini didapati bahawa ia masih lagi dipraktikkan oleh orang-orang tua dan juga ibu saya sendiri, di mana manik itu akan disimpan di dalam sesebuah tempat yang selamat. Ia akan lebih terpelihara untuk generasi akan datang. Dalam kraft tangan manik terdiri daripada beberapa isu, iaitu isu positif dan isu negatif. Isu positif yang pertama iaitu keindahan manik dianggap sebagai simbol kemewahan yang melambangkan status kepada pemilik manik tersebut. Keindahan manik ini telah menjadi tarikan masyarakat dan keindahan ini telah mengubah rasa ingin tahu mereka tentang kaedah penggunaan manik ini, kerana manik yang dijalin mengikut warna telah memainkan peranan yang mencipta kesenian dalam diri mereka. Hal ini demikian, perhiasan manik yang dijalin ini telah dilakukan dengan penuh kasih sayang kerana ia dekat dengan pemilik tersebut yang menghasilkan sesuatu yang istimewa. Isu positif yang kedua iaitu kraft tangan manik telah menjadi sumber pendapatan utama kepada masyarakat tempatan. Seperti mana kita tahu, pada zaman dahulu mereka telah menggunakan kaedah ini untuk menyara kehidupan mereka.
Setelah menghasilkan kraft tangan manik, maka ianya akan dijual dan penghasil akan diberi pembiayaan modal. Dengan adanya pembiayaan modal ini akan lebih mendorong penghasil menghasilkan manik yang berjaya dan menuju kejayaan dalam bidang seni kreatif mereka. Seterusnya adalah isu negatif, yaitu perniagaan kraft tangan manik tidak mendatangkan keuntungan yang lumayan. Hal ini kerana wujudnya pasaran yang memiliki sasaran yang kurang menjadikan ataupun menyebabkan perhatian ini kurang terhadap perniagaan kraft tangan manik tersebut. Cabaran yang kedua adalah masalah modal dalam perniagaan. Hal ini demikian kerana modal biasanya dilakukan dalam bentuk permohonan untuk membuat pinjaman kepada pelbagai agensi. Namun, pengusaha kraft tangan manik mengalami kesukaran untuk membuat pinjaman, namun ianya ditolak daripada pelbagai agensi. Cabaran ini akan menyebabkan pengusaha putus asa dan susah hati untuk mewujudkan perniagaan seni kreatif ini. Cabaran yang terakhir iaitu pengusaha akan berdepan dengan saingan sepanjang menjalankan perniagaan. Persaingan yang kuat akan menyebabkan pengusaha kehilangan pelanggan dan pasaran sasaran mereka. Dalam hal ini, pengusaha haruslah mendirikan sesebuah strategi yang baru ataupun sesebuah strategi yang efektif untuk mengekalkan pasaran mereka dan mengekalkan persaingan yang kuat dalam menarik perhatian pelanggan mereka. Sekian sahaja, terima kasih. Keunikan seni tradisi di Sarawak iaitu kraft tangan manik. Kraft manik merupakan seni kraft tangan yang terdapat di negara kita dan salah satu kraft tangan yang tertua berbanding zaman tamadun manusia. Kraft tangan manik dikategorikan sebagai seni anyaman tangan kerana membuat gubahan manik dalam berbagai bentuk dengan menggunakan tangan serta bahan utama iaitu manik dan benang. Manik tradisional terbuat daripada tanah liat atau kaca, manakala manik moden terbuat daripada manik plastik. Menurut Sahari F dan Hasan RH pada tahun 2010, produk kraft manik dengan sifatnya yang lebih ringan dan tahan lasa, iaitu tidak mudah pecah, yang terhasil daripada bahan plastik tidak jauh berbanding dengan manik tradisional. Manik plastik berkelebihan daripada segi kelesaan dan tahap ketahanannya. Mempunyai pelbagai warna dan corak serta memudahkan kraft manik dihasilkan dalam pelbagai bentuk dan kegunaannya. Sebagai contoh, bagi kaum Kenyah, kraft manik dibuat sebagai alat penggendong bayi. Bagi usaha mengekalkan dan melestarikan kraft manik, yang pertama iaitu membuat pameran kraft manik di acara seni budaya. Antara contoh yang boleh dibuat di pameran kraft manik iaitu pelapik meja marik empang, rantai leher manik, hiasan palsu dan sebagainya. Dapat meningkatkan perniagaan terutama dalam pelancongan dengan mempelbagaikan variasi atau pelbagai kegunaan yang dapat dibuat dengan menggunakan manik. Kebanyakan pelancong ingin tahu atau mencari serta mengenali seni tradisi yang unik untuk dijadikan cenderahati. Yang kedua iaitu kerajaan atau badan berorganisasi dapat menganjurkan bengkel berkenaan manik. Dapat dipupuk di sekolah rendah supaya kanak-kanak sekolah dapat minat akan sesuatu hal baru yang unik. Bengkel mempelajari secara asas untuk menghasilkan kraft manik. Sebagai contoh, dalam sebuah surat khabar iaitu Utusan Sarawak bagi 2020, seorang kerani sekolah di salah sebuah sekolah kebangsaan jenis Cina di Serikai mempunyai koleksi lebih daripada 100 buah hasil kraft manik yang dihasilkan, iaitu haiwan, buah-buahan dan pakaian anak patung Barbie. Saya akan memandangkan bagaimana cara untuk mengekalkan tradisi dalam pembentukan Malaysia moden. Modernisasi pendudukan Malaysia moden amatlah ketara termasuklah cara untuk mengekalkan tradisi. Tradisi mempunyai banyak saingannya dalam dunia moden dan perubahan teknologi sistem media baharu. Oleh itu, pembentukan Malaysia moden ini tidak akan dapat menghalang untuk perubahan yang akan berlaku, malah kita sendiri yang akan mengekalkan dan memikirkan cara untuk mengekalkan tradisi dalam pembentukan Malaysia moden. Malah, jika dikaitkan dengan pembentukan Malaysia moden dengan tradisi manis Sarawak, ia lebih memberi kepada impak yang positif. Antaranya ialah penghasilan manis Sarawak akan mudah
kerana adanya teknologi telejo yang canggih pada dunia moden kini. Menurut info data 57, Jabatan Muzium Sarawak mengatakan pelbagai produk yang dikomersialkan daripada Manis Sarawak. Menurut pengarah Jabatan Muzium Sarawak juga mengatakan bahawa kini masih lagi masyarakat etnik di Sarawak menggunakan manik tersebut sebagai pakaian harian mereka. Bagi sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa manik tersebut mempunyai kuasa luar biasa ataupun mempunyai keistimewaan masing-masing. Jadi, kecanggihan pembentukan Malaysia moden dapat membantu dalam mengekalkan tradisi manik Sarawak. Selain itu, manik tradisi Sarawak juga tidak dijadikan sebahagian daripada perhiasan, malah pada dunia pembondenan ini dijadikan untuk menjana pendapatan mereka. Antara cara untuk mengekalkan tradisi manik Sarawak dalam pembentukan dunia moden ini, manik Sarawak dijadikan sebagai seni kraf tangan untuk tarikan pelancong. Oleh itu, pembentukan Malaysia moden tidak menghalang untuk mengekalkan tradisi yang ada. Kesimpulannya, manik merupakan harta pusaka dan mempunyai identiti tersendiri bagi kaum bumi putra Sabah dan Sarawak. Keluaran manik Sarawak terhasil dengan penuh ketelitian yang menjadi keunikan kerana ia terhasil daripada 28 etnik yang ada di negeri ini. Walaupun terdapat berbagai isu dan cabaran dalam mengekalkan tradisi manik Sarawak dalam zaman moden, namun kecanggihan dalam bentukan Malaysia yang semakin moden banyak membantu dalam mengekalkan tradisi manik Sarawak kerana adanya teknologi yang semakin canggih yang menghasilkan manik yang lebih ringan. Tetapi masih mengekalkan ciri-ciri tradisional Sarawak seperti bentuk, warna dan reka bentuk manik tersebut. Kaum wanita etnik Sarawak mempunyai kemahiran mengubah manik menjadi suatu produk yang mempunyai keistimewaan tersendiri dan ada di antaranya menjadi produk tarikan pelancong yang eksklusif dari Sarawak. Jelaslah bahawa manik Sarawak merupakan salah satu warisan etnik Sarawak yang masih kekal dan mendapat sambutan sehingga ke hari ini walaupun telah dimodernkan.